A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah. Pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada pagi ini secara berdepan, secara maya pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, membawa 1001 rahmat dan keberkatan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, bertemu lagi kita untuk edisi 31 Januari 2022 bersamaan 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, hari Isnin. Dan boleh jadi ada di kalangan sidang penonton sekalian yang pada hari ini sudah pun bercuti bersempena dengan tahun baru Cina ini. Mudah-mudahan kita luangkan masa, di samping kita meluangkan masa bersama dengan keluarga, apa salahnya kita kejutkan juga ahli-ahli keluarga kita yang pada saat ini masih lagi lena di ulit mimpi untuk bersama-sama dengan kita di dalam Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Seperti biasa, dalam rancangan Tanyalah Ustaz kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita ambil ilmu, kita ambil cakna. Dan pada pagi ini menerusi silibus akhlak, insya-Allah kita akan bersama-sama mempelajari berkaitan dengan tajuk hinanya riba. Apakah perkaitan antara riba yang kebiasaannya dibincangkan dalam silibus fiqh, namun pada pagi ini kita nak mencari perkaitan di antara riba dan juga dengan pembentukan akhlak kita. Dan insya-Allah pada pagi ini bersama dengan kita ahli panel yang cukup terkenal, cukup tersohor pada masa kini, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Mustafa Muhammad Suki kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz pagi ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terus ceria Ustaz, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, terima kasih. Kita doakan agar Allah SWT sentiasa memanjangkan usia Ustaz agar dapat untuk terus melebar luaskan lagi ilmu kepada kita semua, insya-Allah. Jadi sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah kita ambil kebaikan di setiap persoalan yang diajukan pada pagi, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya Ustaz, kita nak tahu Ustaz, sebenarnya apakah perkaitan dengan riba dan juga dengan pembentukan akhlak ni Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya muliakan Da'i Luqman ataupun Da'i Cak, lebih popular. InsyaAllah. Kemudian alhamdulillah sidang penonton rahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di Kelantan, Johor, Kedah dan semua sekali. Saya faham balik cuti dah puas menghadap jam kan, jadi alhamdulillah sampai juga di kampung. Baik, jadi alhamdulillah topik perbincangan kita berkait dengan adab ataupun akhlak yang lebih fokus kepada hinanya riba. Dan kalau kita tengok sebenarnya riba, betul seperti mana kata Da'i Luqman tadi, dia lebih fokus kepada fiqh. Tetapi sebenarnya di sebalik fiqh itu ada akhlaknya, ada tasawufnya, ada tazkiyah, pembersihan jiwa, yang mana hukum hakam itu bila mana dilakukan, bila mana diikut, dia akan membawa kepada pembersihan hati, jiwa, adab, akhlak dan sebagainya. Dan kalau kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan bicara kita dengan surah An-Nisa pada ayat yang ke-29. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, a'udzubillahi
minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahu azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan kemudian melainkan jika kamu inilah memakan harta di antara kamu dengan cara perniagaan ataupun dengan cara sistem lah yang mana diiktiraf daripada sudut syarak, jual belinya dan sebagainya. Dan kemudian Allah menyatakan selain pada itu kamu redha dan meredai di antara satu sama lain. Dan kemudian Allah menyatakan pada hujung-hujung ayat tu, jangan kamu bunuh diri kamu ataupun jangan kamu saling membunuh di antara kamu, sesungguhnya Allah itu amat menyayangi kamu. Itu secara ringkaslah terjemahannya. Dan kalau kita tengok daripada sudut ini, batil ini adalah segala perkara yang diharamkan oleh Allah. Kata Imam At-Tabari, segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cara bagaimana kita mendapatkan harta itu, maka salah satunya ialah melalui perantaraan riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah sebut kamu nak elak riba itu, illa ni kalau dalam bahasa Arab dipanggil istifna munqati', maksudnya melainkan kamu sikit pun jangan campur aduk dengan riba, sikit pun jangan campur aduk dengan perkara yang batil, yang haram itu, judi, rasuah dan sebagainya, melainkan kamu berjual beli, melainkan kamu ada akad yang sah daripada sudut syarak, dan kamu saling redha meredai antara satu sama lain. Dan apa yang saya nak tariknya kepada sidang penonton dan kita semua pada hari ini, bila kita lihat apa kaitan Allah kata jangan kamu bunuh diri kamu di antara kamu, jangan kamu saling berbunuh-bunuhan. Apa sebabnya? Kerana daripada sudut riba itu sendiri, dia kata Al-Imam Qurtubi, kebiasaannya dalam tafsir beliau Jami' li Ahkamil Quran, bila menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan bahawa biasanya manusia ni, kalau dia bila mana kita berjual beli ataupun kita kata buat sistem riba, ceti haram ataupun skema, penipuan dan sebagainya, dia mula-mula tu nampak macam zalim, kemudian nampak macam rosaknya akhlak, mungkin orang akan maki, orang akan buat macam-macam lah, akhirnya dia pergi ke mana? Akhirnya akan pergi pada pembunuhan, akan pergi kepada pembunuhan. Jadi pembunuhan itu adalah akhlak yang paling teruk bila mana Allah cerita tentang bagaimana keadaan manusia yang mana cari harta, kumpul harta tapi dengan cara yang tak dibenarkan oleh syarak, dan terutamanya melalui riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nampak guys tu, kenapa tiba-tiba kait antara harta kezaliman batil dengan pembunuhan? Maka kita nampak di situ akhlak yang paling teruk sekali adalah selepas zalim, tipu, macam-macam lah, akhirnya akan pergi pada pembunuhan. Dan kemudian Allah tarik semula kita supaya kita nampak, dan Allah menyatakan bahawa Allah menceritakan kepada kita bahawa sebenarnya Allah amat sayang kepada diri kamu. Innallaha kana bikum rahima. Allah akan amat mengasihi kamu, Allah amat menyayangi kamu. Maksudnya di sini ialah bahawa kita dalam berurus niaga, dalam berkait dengan harta, daripada sudut kita himpunkan harta, bekerja dan sebagainya, jangan ada unsur-unsur yang batil. Kerana Allah tak sayang kamu kalau kamu buat perkara yang batil. Dari sudut akhlaknya, daripada sudut adabnya. Tapi kalau kamu jaga semua tu, termasuklah kita kata menghindari daripada apa-apa berkait dengan riba, maka waktu tu adab dan akhlak kita, Allah sayang kepada kita. Itu konsep asas supaya kita faham perbincangan kita pada awal ini, yang mana Allah sebut tentang kita ada perkara yang membawa kepada kezaliman, penipuan dan juga perkara-perkara yang diharamkan, akhirnya berakhir dengan pembunuhan. Allah Akbar. Jadi tak mustahil dan juga tidak pelik Ustaz, bila mana kita lihat pun pada zaman sekarang ni, terlalu ramai orang yang mengambil jalan mudah untuk mengambil nyawa sendiri akibat daripada hutang. Hanya akibat daripada perhutang tersebut, maka berlakulah pembunuhan diri sendiri dan sebagainya. Betul. Jadi sedang betul sekalian, itulah di antara perkaitan apa yang kita bincangkan pada pagi ini, berkaitan dengan hinanya riba dan juga berkaitan dengan akhlak, pembentukan akhlak diri kita, insya-Allah. Jadi ayo sama-sama kita nak meraihkan soalan pertama daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan da'i serta kru tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah wajib atau syarat tertentu untuk hindar dari melakukan riba mengikut hadis dan juga Al-Quran? Yang keduanya, apakah di zaman Rasulullah SAW juga ada berlakunya riba dan bagaimanakah baginda menyelesaikannya? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih Ustaz Naim. Sama-sama. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Puan Ruby. Bila kita lihat daripada sudut asasnya, banyaklah ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang riba ini dan kenapa Allah tegah
Kenapa Allah tegas? Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat 275, hujung pada ayat tu orang yang terlibat dengan riba, dia kata riba ni sama je dengan jual beli. Apa bezanya? Kan? Sama je dengan akad yang Allah redha mengikut kefahaman mereka lah. Maka Allah kata hum ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah daripada kelompok, iaitulah golongan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian mereka itu kekal di dalamnya. Para ulama tafsir berbincang, kenapa sampai Allah sebut riba kekal di dalamnya? Sedangkan dosa yang kekal dalam neraka ni ialah dosa syirik. Tapi dosa riba boleh kekal dalam neraka. Sama taraf dengan syirik. Sama taraf dengan syirik. Maka kata sebahagian para ulama tafsir, Imam Qurtubi dan ulama-ulama yang lain menyatakan maksud sebenar di sini adalah sama taraf dengan dosa syirik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan kalau kita tengok juga Allah sebut dalam surah Al-Maidah, Allah samakan dosa judi, iaitulah Allah menyatakan bahawa tentang judi, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, judi, kemudian minum arak, bertenur nasib dengan anak panah, memberi makan bahala, ada list tu seakan sama. Maksudnya judi dosa dalam bab muamalat, terutamanya riba. Maka kalau dia tak bertaubat, dia buat tak tahu, dia kata biarlah, riba lah, apa bezanya kan? Apa sama dengan jual beli, biasa je kan? Jadi waktu tu Allah menyatakan mereka kekal dalam neraka dan dosanya sama seperti mana syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu perkara pertama yang kita perlu hindari. Dan kemudian Allah sebut pada ayat 279 daripada surah Al-Baqarah juga, kerana daripada 275 sampai 279 ini cerita riba dan surah Baqarah. Dan Allah kata fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Allah menyatakan kalau kamu tak berhenti daripada sisa-sisa baki riba, kamu buat juga, tak apa, 1% okey, 2% okey kan, dia jangan 5% kan, contohnya kan. Jadi dia kata ambil je riba, tak ada masalah. Maka pada waktu tu Allah kata apa? Isytiharkan perang bersama Allah dan Rasulnya. Dan kemudian jika kamu bertaubat, maka ambillah pokok modal kamu tu, kamu tidak menzalimi dan kamu tidak dizalimi. Kata Imam Ibn Abbas ketika mana dinukilkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Ibn Abbas kata, Sayyidina Abdullah Ibn Abbas menyatakan di hari akhirat nanti akan ada, Allah perintahkan khus silahaka lil harb, pergi ambil senjata kamu, perang dengan aku, kata Allah. Kan, jadi nak menceritakan bahawa itu perkara yang kita perlu hindari, dan banyak lagi lah dalil-dalil pada Quran yang menyatakan sedemikian. Dan soalan yang kedua tadi, perbincangan pernah tak berlaku riba di zaman sahabat? Sebenarnya pernah berlaku. Sebab tu Nabi sebut satu persatu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika mana ada seorang lelaki dia nak tukar, dia panggil tamar janib, dan nak tukar dengan tamar radi. Maksudnya kurma yang kualiti dia tinggi, dia nak tukar dengan kurma yang kurang lah, kualiti rendah tu, dia nak tukar. Tukar macam mana? 1 kilo yang berkualiti, 2 kilo yang tidak berkualiti tadi tu. Maksudnya 1 lawan 2 kilo lah. Jadi tukar. Maka kata Nabi SAW, awah, ainur riba. Elakkan, jauhilah, kerana dia adalah perkara riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian dalam hadis riwayat daripada Sayyidina Bilal juga lebih kurang dalam riwayat yang sama, maka Nabi menegah para sahabat daripada melakukan jual beli kurma dengan sedemikian. Dia bata, terik, tukar, tapi tak sama berat. Dan dalam hadis riwayat daripada Ubadah bin Samit, nak tukar benda tu kena sama berat dan on the spot. Kan itu 2 syarat, nak sama berat dengan on the spot. Jadi di situ akhlak dan kebaikannya, kalau kita kaitkan semula kepada akhlak dan juga adab tadi, Nabi perintahkan itu dan arahan kita mengikut perintah Nabi. Arahannya adalah kita supaya sentiasa dengan sunnah Nabi, dan Nabi tak bagi itu ada sebabnya. Dan antara sebab yang paling besar adalah mengundang kemurkaan Allah, dan itu antara perkara yang perlu kita elakkan. InsyaAllah. Jadi jangan zalim dan juga jangan menzalimi orang lain. Jadi itu adalah di antara mengapa perlu kita elakkan daripada mengamalkan sistem riba tersebut, insyaAllah. Jadi saudara sekalian, banyak lagi yang kita akan bincangkan berkaitan dengan hinanya riba. Namun sebelum itu kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kembali kita bersama-sama pada pagi ini dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sama-sama pada pagi ini kita nak bincangkan satu topik yang cukup penting buat kita bersama, yang cukup dekat juga dengan kita sebenarnya, sebab kita pun banyak juga melibatkan diri dengan transaksi hutang dan sebagainya, iaitu berkaitan dengan hinanya riba. Mudah-mudahan setiap persoalan yang terjawab ataupun setiap soalan yang dijawab pada pagi ini memberikan pengajaran juga iktibar buat kita bersama, dan apakah hala tuju kita selepas ni, apakah tindakan kita selanjutnya, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi jom, ayo sama-sama kita nak beralih dengan soalan yang berikutnya daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabda Nabi SAW, riba itu ada 73 pintu. Dosa riba paling ringan seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Soalan saya, kenapa begitu besar darjat dosa riba berbanding dosa-dosa lain, Ustaz? Dan soalan kedua, jika kita tahu tentang hukum riba dan kita masih tidak mahu berubah atau ambil sikap acuh tak acuh, adakah boleh menyebabkan terbatalnya syahadah dan kekal di dalam neraka? #biar tahu jangan keliru. Terima kasih sama-sama. Dua persoalan yang cukup menarik untuk sama-sama kita bincangkan. Silakan, Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Faizal yang bertanya satu persoalan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Mustadrak, kitab hadis. Cuma para ulama berbeza pandangan pendapat tentang penelitian status hadis ini. Ramai di kalangan para ulama menyatakan hadis ini dhaif ataupun lemah, seperti mana Syekh Abdul Rahman Muallimi, seperti mana Syekh Syu'aib Al-Arnaud, seperti mana juga para ulama yang lain, Syekh Dr. Ali Sayyah dan juga Syekh Dr. Abdul Karim Khudair dan ulama-ulama yang lain menyatakan status hadis ini tidak kukuh dah. Maksudnya daripada sudut dia punya ketulinan dia tu. Akan tetapi sebahagian para ulama menyatakan bahawa hadis ini sebagai bab supaya kita menghindari. Maka dalam bab fadil a'mal, fadailul a'mal ataupun kelebihan beramal, ataupun supaya kita mengelakkan diri kita daripada melakukan riba, maka hadis ini menjadi satu tamparan kepada kita besarnya dosa riba. Dan sebenarnya inilah perkara yang dibincangkan oleh para ulama tentang apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Jadi secara adab dan akhlaknya, seorang itu dia secara ringkasnya, orang yang mulia beriman, dia tak nak melakukan zina. Apatah lagi daripada sudut ibunya, bapanya sendiri kepada anaknya dan sebagainya, kerana itu adalah keturunan pertalian darah. Dan itu juga ditegah oleh Allah dan Nabi SAW, kalau melakukan juga bukan ada hubungan pertalian darah. Jadi secara adabnya kita kata itu benda yang semua manusia terima. Semua manusia boleh nampak dia adalah satu dosa yang besar, dan satu dosa yang mana manusia takkan lakukan perkara itu jika ada adab dan akhlaknya. Jadi kita nampak di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis ini kita nampak bahawa sebenarnya cukuplah daripada ayat Al-Quran, daripada kata-kata imam. Sebagai contoh, Imam Malik menyatakan bahawa aku telah menyemak lembaran Al-Quran satu persatu. Satu persatu. Maksudnya tadaburnya, maksudnya bacaannya, aku tidak menemui dosa yang begitu dahsyat sehingga Allah mengisytiharkan perang melainkan pada dosa riba. Jadi kalau kita lihat dekat sini, dosa zina hukuman hudud, habis dekat dunia, habislah dekat akhirat. Begitu juga dosa merompak, potong tangan dan sebagainya dosa. Tapi yang riba ni kesan dia dekat akhirat. Jadi bila mana kita sebut tentang kesannya dekat akhirat, dan kemudian Allah tentang habis-habisan, dan kemudian tak ada keberkatan dalam kehidupan orang yang berkait dengan riba ni. Dalam hadis yang lain juga berkait dengan hadis ni, Allah sebut dalam riwayat Imam Muslim daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidai wa hum sawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat mereka yang mana makan riba, sebab itu kebiasaannya dia pinjam duit nak makan. Dia buat riba semua tu nak makan. Dan kemudian yang menjadi saksi, yang tukang saing lah kan, yang tolong jadi guarantor, tolong apa untuk pinjaman yang konvensional, yang haram dan sebagainya. Dan kemudian juga apa dia, iaitulah mereka yang menulisnya. Dan kemudian Allah kata dosa mereka semua sama. Allah. Kata Imam As-San'ani ketika mana mensyarahkan hadis ini, maksud laknat itu adalah hilangnya keberkatan. Jadi adab kehidupan kita, akhlak kita ni maksudnya dalam kehidupan kita
semua benda kita buat nak cari berkat. Tak ada berkat, tak ada maknanya. Buatlah besar mana, hebat mana pun, kita ada syarikat yang begitu megah dan sebagainya, tapi tak ada keberkatan. Maka yang tu daripada sudut akhlaknya, kebaikannya, adabnya, tak ada apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara perkara yang kita perlu perhatikan, dan itulah sebab kenapa tentangan ataupun kita kata dosa yang berkait dengan riba ni begitu dahsyat sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan persoalan yang kedua, bila disebutkan tentang bagaimana keadaan manusia, hikmah ataupun kebaikan-kebaikan dan sebagainya, merujuk kepada apa yang kita panggil sebagai menghindari, itu satu kewajipan. Jangan kita bila mana dalam keadaan yang biasa, dalam keadaan yang ni kita kata tak apa, sikit tak apa lah. Kan banyak-banyak yang tak boleh kan, dan seterusnya. Jadi berhati-hati, kerana ini merupakan salah satu daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk patuh, maka itulah seorang beriman, beradab dan berakhlak. Allahu Akbar. Jadi orang yang mengamalkan riba ni sebenarnya dia dah hilang satu adab dengan Allah tu. Yang keduanya adalah adab sesama manusia. Jadi sedang betul sekalian betapa hinanya riba itu sebenarnya di pandangan mata Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan punya persoalan sebentar tadi, kita nak beralih dengan persoalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil yang pertama daripada Tuan Ismail Mat Isa kita. Assalamualaikum Tuan Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz. Ya. Okey, soalan saya begini nak tanya. Silakan. Ya, bagaimanakah kesan amal ibadah dalam kehidupan seharian bagi orang yang terlibat dengan sumber-sumber hasil daripada riba? Itu je soalan saya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail kita atas satu persoalan berkaitan dengan apakah implikasi bagi orang yang mengamalkan riba ni terhadap ibadah yang dilakukannya, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih pada Tuan Haji Ismail. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita tengok secara asasnya, biasa ustaz ni kalau sebut haram je. Ustaz ni kalau sebut neraka je contohnya kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita perlukan benda tu supaya menghindarkan diri kita daripada perkara yang dimurkakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita tengok, saya tak bagi banyaklah, mungkin dalam 4 ataupun 5 sebab kenapa kita ataupun apakah kesan daripada sudut ibadah kita dan sebagainya bila kita berkait dengan harta haram, khususnya riba. Yang pertama sekali ialah doa kita dihijab oleh Allah. Doa kita ni tak sampai kepada Allah. Sebab tu bila kita berdoa, kadang-kadang kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hilang khusyuk. Dalam ibadat kita rasa macam tak ibadat. Tadi baru lepas solat tapi rasa macam tak ada ketenangan, tak ada kebaikan, tak ada berbagai, hilang keberkatan dan sebagainya. Antara puncanya daripada sudut tu ialah dihijab doa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ketika mana seorang lelaki berjalan di padang pasir dalam keadaan yang lapar dahaga, dia minta pada Allah, dia doalah, dia nak penuhi hajat dia. Kemudian Nabi kata, wa mat'umu haram wa mashrubu haram wa ghudhiya wal malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Makan haram, minum haram, pakaian haram, sentiasa dengan perkara yang haram, bagaimana Allah nak makbulkan doa dia. Riba adalah salah satu daripada punca perkara yang Allah haramkan. Jadi daripada sudut akhlak, maka kita kena betulkan balik mindset kita, kita punya fikiran kita, akal kita, supaya ibadah dan doa utamanya diterima oleh Allah. Kerana doa tu senjata ibadah. Daripada semua perkara, dalam solat ada doa, dalam zikir ada doa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, rugi daripada sudut sedekah jariah kita. Kita rasa buat riba kan. Buat riba tapi kita sedekah, kita kata contoh gitu kan. Dalam hadis riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, hadis yang hasan statusnya, yang boleh dijadikan hujah. Kata Nabi SAW, wa man jama'a malan harama, sesiapa yang mana menghimpunkan daripada harta-harta yang haram, fayatasaddaqa an, dan dia bersedekah minhu daripadanya. Kemudian Allah kata apa? Walam yakun syai'un fihi ajr, satu nilai pahala pun dia tak dapat. Wa kana isru alaih, bahkan dosa pula akan ditimpa kepadanya kerana bermain-main dengan hukum hakam agama, khususnya melibatkan harta haram dan spesifiknya berkait dengan riba. Jadi rugi sedekah kita. Tu yang kedua. Yang ketiga pula, rupanya kita ni boleh jadi satu orang yang mana dalam diri kita ni ada perkara-perkara yang boleh memasukkan kita ke dalam neraka Allah. Dalam hadis riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah, dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, la yarbu, tidak akan beruntung, kan, tidak akan beruntung, kullu lahmin nabatat minas suhfan nar aula bi, setiap daging yang tumbuh daripada harta yang haram, maka neraka adalah tempat kembalinya yang paling aula, yang paling utama. Jadi kita bimbang, kita risau, dan akhirnya semua pahala kita dikikis. Boleh transfer dekat akhirat.
Iaitulah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, akan datang pada hari kiamat umat aku ni dalam keadaan muflis. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin ila akhir hadis. Dan akhir Nabi kata aklu mahadha. Akan datang daripada hari kiamat orang yang banyak bawa pahala. Solat, puasa, zakat, haji. Solat ni ibadah ni. Tapi dikikis pahalanya. Habis semua sekali. Disebabkan antaranya aklu mahadha, dia makan daripada harta yang haram. Dan ini merupakan salah satu daripada perkara yang Allah perintahkan. Cukuplah 4 itu sebagai hadis yang sahih daripada Nabi SAW, supaya kita tahu bila kita buat perkara haram, khususnya riba, secara adab dan akhlaknya tak ada apa-apa nilainya di sisi Allah dalam ibadah kita yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ibadat kena selesai, dan kita kena ingat juga muamalat pun kena selesai, sebab ibadat muamalat adalah berkaitan antara adab dan akhlak, bagaimana Allah nak terima amalan kita mudah-mudahan. Allahu Akbar. Jadi ibadat dan juga muamalat itu saling berkait rapat, dan juga sekiranya betapa hinanya riba tersebut menyebabkan kita punya segala amalan terbatal, Ustaz. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dihindari daripada penyakit ataupun riba ini, insya-Allah. Jadi sebelum sekalian kita nak raikan soalan berikutnya, Ustaz, dengan meraikan sahabat penonton kita di talian sekarang ini, seperti biasa Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Apa khabar Haji Omar pagi ni? Alhamdulillah saya sihat, Dai. Dan juga Ustaz sihat ya. Ya, alhamdulillah seperti biasa. Silakan soalan pagi ni Haji Omar kita. Begini, soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang Ustaz, kita ni sesak duit dan minum nak pinjam dengan kawan lah. Duit dah tak ada ni dah. Jadi bila pinjam ni, kau ingat-ingatlah ya, bila kita si pemberi pinjam, kau ingatlah bila engkau susah aku tolong. Jadi nanti aku susah aku tolonglah. Jadi si peminjam dengan si penghutang, dia pemberi pinjaman dan juga penghutang ini, dia antara ada redha. Tak apalah, nanti aku bayar lebih lah sedikit sebagai imbuhan. Engkau bagi pinjam aku 100, aku bayarlah 120 ke 130 Ustaz. Tapi antara kedua-dua, pemberi hutang dan peminjam tadi tu, dia ada saling meredai Ustaz. Apakah ini dikatakan sebagai riba ke bagaimana pinjaman ini? Saling-saling orang kata meredai saja, dia suka benda-benda gini pula. Kalau aku nanti kan, kalau orang ni aku sesak lagi, dia bagi aku pinjam, masa aku bagi lebih sedikit masa bayar hutang tu nanti. Soalan saya, apakah ini juga dianggap riba ke bagaimana ke Ustaz? Ataupun ada benda-benda lain, istilah benda lain bagi antara peminjam dengan penghutang itu, dia reda dengan apa yang dilakukan? Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu persoalan yang menarik ni Ustaz, berkaitan dengan orang tu nak bayar pinjaman tapi sengaja melebihkan bayaran tersebut, tapi ada unsur redha meredai tersebut. Adakah ini juga dikira sebagai riba, Ustaz? Silakan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Haji Omar. Satu persoalan tentang adab dan akhlak. Dah bagi pinjam kan, berakhlak lah, beradab lah, bagilah lebih contohnya kan. Okey, jadi di sini kita nak tengok pertama sekali daripada sudut asasnya, kita kena faham redha menduduki tempat yang kedua dalam bab muamalat, ataupun tempat yang ketiga pun. Yang paling utama sekali adalah jangan akad itu batil, seperti mana Allah sebut dalam surah An-Nisa tadi, dan Allah menyatakan dalam surah Al-Maidah pada ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, tunaikanlah akad kontrak perjanjian yang kamu telah lakukan itu. Kata Imam Ibn Abi Zaid, dinukilkan oleh Al-Imam At-Tabari, maksudnya akad dalam bab muamalat, antaranya hutang lah kita sebut ni. Jadi kalau hutang ni, akad asalnya adalah akad qard, pinjaman lah, pinjam. Jadi bila pinjam tu asasnya 100, bayar 100 lah. Betul. Saya pinjam kat Dai 100, jadi pada waktu tu saya kena bayar 100 lah. Contohnya sebulan 2 bulan akan datang, seperti mana yang kita telah tetapkan kan, maksudnya waktu pemulangan itu. Jadi kalau daripada sudut itu, asasnya kita kata itu kontrak asas. Tetapi yang bila mana Tuan Haji Omar kaitkan tadi, kalau kita redha, maksudnya bagi lebih ke apa semua, maka itu ada perbincangan lain di kalangan para fuqaha. Ada dua perbahasan. Yang pertama sekali, kalau dia ni tak mention, dia tak sebut. Contohnya nanti dalam hati je lah dia sebut, mak ni tolong aku kan, susah-susah ni tak ada orang lain nak tolong, aku bagi lebih lah sikit, nanti bila pulang ni dapat gaji ke apa, bagilah kat dia. Maklumlah pinjam ni nak beli susu anak kan, susah dan sebagainya lah. Jadi waktu tu kita bagi lebih, maka itu termasuk dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW dalam
dalam hadis yang sahih, fa inna khiyarukum ahsanukum qada'a. Yang paling terpilih, yang terbaik di kalangan kamu, bila kamu bayar hutang tu, kamu bayar lebih. Maksudnya tak ada syarat daripada awal, tak ada mention apa-apa, tapi nak bayar lebih. Maka hukumnya diharuskan di sisi majoriti para ulama. Kebanyakan para ulama, termasuk kata Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain. Maksudnya jangan mention, jangan letak syarat. Kalau dai letak syarat, kena pulang RM20 lebih, riba. Itu riba. Itu riba. Ataupun contohnya kita pula, para ulama berbeza pandangan pendapat, tapi bukan saya yang letak. Dai yang kata. Saya yang kata. Sebab saya yang pinjang, saya yang kata. Dai tak kata apa-apa. Dia kata ikut kau lah, contohnya kan. Pandai-pandai lah kan. Jadi waktu tu juga para ulama bersih pandangan pendapat, terpecah kepada dua pandangan. Isu kedua tadi, ada yang menyatakan bahawa diharuskan sebab dia tak akan berlaku melainkan daripada yang mensyaratkan yang beri pinjam. Kalau yang tak bagi pinjam, yang meminjam tu tak ada masalah. Tapi sebahagian pula menyatakan tak berlaku juga riba kerana dia mensyaratkan untuk melazimi diri dia nak pulang dengan lebih. Maka keluar daripada khilaf perbezaan pandangan pendapat ni, pandangan yang pertama saja yang lebih baik, lebih bagus. Maksudnya tak payah sebut. Nak kata pulang ke niat pun mungkin, okey, bagus niat, tapi tak payah sebut kat dia seolah-olah kita nak lazimi diri kita untuk pulang lebih. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari tadi, adab dan akhlaknya baik, bagus. Kalau kita pinjam dengan orang, kita niat tanpa syarat lah tadi tu, maka kita nak bayar lebih. Yang itu tak termasuk dalam riba, termasuk dalam adab yang baik. InsyaAllah. Itu maksudnya. Jadi maksud di situ, lepas ni kalau kita nak bayar lebih, jangan kita war-warkan terlalu awal, ataupun dia dalam akad tu kita dah bagi tahu siap-siap. Itu adalah jalan yang terbaik untuk kita nak elakkan diri kita daripada melazimi melakukan riba tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Haji Omar kita sebentar tadi. Jadi saudara sekalian, Ustaz, kita nak berhenti berehat seketika. Sidang sekalian, jangan ke mana-mana. Teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi. InsyaAllah. Saudara sekalian, kembali kita bersama-sama pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sama-sama pada pagi ini kita membincangkan topik berkaitan dengan hinanya riba. Mudah-mudahan apa sahaja yang kita dapat, ilmu yang kita dapat pada pagi ini menjadikan pedoman dan juga iktibar buat kita bersama di dalam meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat hindarkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang berunsur riba dan juga syubhat, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, teruskan menghubungi kami untuk menanyakan soalan-soalan anda. Jangan seperti biasa, talian yang dilayarkan di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih dengan persoalan berikutnya pada sahabat Facebook kita daripada saudara Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum Ustaz Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah yang dikatakan riba dalam sistem perundangan Islam hari ini? Bagaimana untuk kita ketahui sesuatu urusan itu berunsurkan riba? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Satu soalan yang menarik juga ni, juga berkaitan dengan fiqh Ustaz. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada persoalan. Kalau kita melihat daripada sudut hari ini sendiri, kita tengok rupanya banyak orang terlibat. Hatta yang pergi masjid. Bukan marah ke orang pergi masjid, tapi nak kena hindari. Saya banyak kali tempat saya sebut, orang pergi masjid patutnya yang lebih aula, lebih utama untuk jaga bab muamalat. Sebab kita nak bermuamalat dengan Allah, bermuamalat dengan harta sama manusia pun kena daripada sudut yang halal lah. Baik, jadi antara benda yang penting ialah kita tengok yang pertama daripada sudut pinjaman. Pinjaman ni dia pecah banyak daripada sudut akad, kontrak dan sebagainya. Pertama daripada sudut yang dipanggil sebagai pinjaman perumahan, daripada sudut pinjaman yang kita panggil sebagai pinjaman kenderaan, pinjaman peribadi dan macam-macam jenis pinjaman yang lain lah. Maka senang je kalau kita nak tahu bagaimana. Kalau kita menggunakan sistem itu konvensional, confirm riba.
confirm riba. Tapi kalau kita guna itu adalah berkait dengan perbankan keuangan Islam, lebih 20 lebih dah bank Islam kat Malaysia ni, macam-macam bank Islam ada, Islamic Bank, maka kita gunakan perkhidmatan yang itu. Kan ada orang kata mahal dan sebagainya, kita kata tak, sama dah sekarang ni. Cuma di sana ada kontrak yang membezakan. Asalkan Allah kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba dalam surah Al-Baqarah 275, Allah menghalalkan, alif lam itu menunjukkan istighraqiyah. Segala jenis jual beli yang betul kontrak akad dia, Allah halalkan. Segala jenis riba walaupun sikit, walaupun sekian-sekian helah riba, maka Allah haramkan. Jadi kita nampak jelas daripada ayat tu, maka perbankan Islam cuba untuk menggunakan kaedah jual beli. Kan jual beli ni kalau contohnya banyaklah. Sebagai contoh, saya dengan dai, saya bank. Dai adalah pengguna. Jadi dai datang kepada saya, kemudian pada waktu itu dai kata saya nak buat pembiayaan 10,000 contohnya. Okey, bank kata boleh. Kalau saya bagi terus pada dai 10,000, saya kenakan charge interest, itulah riba. Itu riba betul. Tapi bank Islam tak buat macam tu. Bank Islam buat macam mana? Okey, kami ada komoditi. Ataupun komoditi ni maksudnya barang lah, ataupun benda yang kami nak jual kepada awak. Saya nak duit, kenapa pula nak kena jual? Jadi itu caranya untuk mengelakkan daripada riba tadi. Okey, jadi pihak bank akan pergi pada pihak yang ketiga. Contohnya lah, kalau contoh dalam Rahnu dan sebagainya, lain pula dia ada bursa Suq Silak, tempat berjual beli lah. Okey, jadi sekarang ni 10,000 kita beli secara tangguh. Maksudnya dai beli secara tangguh pada pihak ketiga, dan dengan harga nilai itu ialah lebih kurang dalam 13,000. Tadi punya 10,000 kan? 13,000 lah. Okey, jadi nanti akan bayar secara ansuran lah. Kan, sebab beli tangguh tadi kan. Okey, sekarang ni bank buat apa? Bank mewakili tadi, maksud saya mewakili dai. Okey, sekarang ni macam mana barang ni? Sebab nak duit tadi kan, nak cash kan. Okey, sekarang ni dai wakilkan saya untuk jual pula barang tadi. Jual tu lah dengan harga tu dapat cash tu. Jadi dengan harga yang dapat cash tadi tu, kita minta tolong bank tolong jual, dengan harga cash itulah yang akan bagi kepada dai nilai 10,000 tadi. Tapi dai kena bayar sebab beli tadi secara ansuran kan. Yang tu kena bayar 13,000 lah. Itulah yang dipanggil interest tu. Tapi sebenarnya bukan interest. Itu adalah profit, keuntungan bank yang dilakukan oleh perbankan Islam. Jadi sebenarnya Allah kata wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Jadi itulah bezanya jual beli sebenarnya. Sebab tu kontrak yang dikeluarkan tu, bila kita dah submit borang, kita setuju dan sebagainya, maka itulah yang dikeluarkan di atas contohnya jual beli tawaruk kontrak dia, dan komoditi murabahah. Itu kontrak yang kita guna, yang kita sign contohnya. Jadi itulah yang dipanggil sebagai jual beli dalam perbankan Islam. Sebab dia bukan buat pinjam. Kalau pinjam kena interest riba. Itu konsep dia. Okey, sekarang ni kita tengok pula yang kedua adalah akaun semasa kita. Kita ni cakap panjang riba pumpang-pumpang, akaun pun tak tukar lagi. Akaun semasa kita tu pun masih lagi konvensional. Dia kata tak apa, akaun konvensional kita guna duit masuk duit gaji je. Kita kata masuk duit gaji pun kita bersubahat dengan orang yang buat riba. Kita bersubahat dengan orang yang bagi pembiayaan kepada riba, maka sudah tentu perkara itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, akaun pelaburan, kita masuk fixed deposit. Jangan masuk fixed deposit Islami. KWSP je tak? KWSP, minta maaf saya sebut. Hari ni kecoh tentang isu bagi perbankan pinjaman kepada syarikat judi lah apa dan sebagainya. Yang antara benda yang paling besar orang kata KWSP bagi kepada syarikat judi. Tuan-tuan, cuba perhati betul-betul. 84.5%. 84.5%, saya ulang lagi sekali. Ialah ramainya orang tak tukar lagi pada patuh syariah, orang Islam yang bank dengan benti. Jadi macam mana daripada sudut kita kata nak marah orang tu marah orang ni, tapi kita sendiri tak buat penyelesaian. Jadi benda ni banyak dah berbuih-buih dah kan, mulut ustaz-ustazah kita dah sebut dah. Tapi kita nak cerita, inilah hakikat sebenar. Kita tak ada lagi kesedaran adab dan akhlak, kita nak uruskan harta kita dengan cara yang baik. Itu saya tak cerita lagi tentang forex trading. Majlis Fatwa Brunei yang paling latest, paling terbaru mengeluarkan hukumnya adalah haram. Ramai orang kata fatwa Brunei kata okey, tapi sebenarnya haram. Fatwa Brunei dah keluarkan fatwa yang paling terbaru dan fatwa-fatwa antarabangsa. Itu yang ketiga. Yang keempat pula, daripada sudut pelaburan, ramai lagi orang terlibat dengan riba dan sebagainya. Jadi kita kata daripada sudut tadi banyak sangatlah. Cuma hati-hati, pastikan betul-betul sebelum masuk tu tanya-tanyalah orang yang tahu. Satu. Yang kedua, pastikan mereka ni cukup lengkap sistemnya dikawal sedia oleh badan penasihat syariah yang berautoriti. Itu kalau kita masuk, alhamdulillah. Walaupun kita kata profit, keuntungan tu halal insya-Allah, tapi di situ mereka yang kawal sedia, mereka yang tengok, mereka yang bantu, mereka yang tolong, maka kita buat
profit ataupun sumber yang halal, insya-Allah. Allah. Jadi Ustaz, baru saya nampak Ustaz, sebenarnya dulu kita duk nampak kan macam penyaman mesti konvensional dan juga Islamik ni lebih kurang sama, tapi rupanya cara dilaksanakan hutang tersebut adalah berbeza. Selama ni pun kita Ustaz buat hutang tak pernah lagi saya rasa kita baca sepenuhnya kontrak tu, main tanda tangan je sebab nak dapatkan duit. Jadi mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua dan juga kepada 84.5% pencarum KWSP yang masih lagi belum menukarkan ke arah Islamik, cara Islamik ni yang masih lagi dengan konvensional, pastikan kita tukarkan agar kita terkeluar daripada perkara yang unsur syubhah dan juga berunsur riba tersebut, insya-Allah. Jadi ayo sama-sama kita nak raikan soalan berikutnya daripada pemanggil setia kita, Kak Yat di talian. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam Dai. Apa khabar? Alhamdulillah sihat seperti biasa Kak Yat. Kak Yat sihat no? Alhamdulillah sihat. Tapi bila dengar pencerahan Ustaz pagi ni jadi menggigil macam tak sihat lah pula. Masya-Allah. Tak ambil paracetamol. Silakan Kak Yat pagi ni, insya-Allah. Okey, soalan biasanya Ustaz Kak Yat nak tanya 3 soalan, tapi Kak Yat paling takut pada soalan yang ketiga. Okay. Soalan pertama ni Ustaz, tentang PTPTN, status PTPTN Ustaz. Sebab macam anak Kak Yat masih degree tu dia dapat pointer tertinggi dan burn. Jadi Kak Yat nak tahu sama ada itu status hutang tu dikira macam mana Ustaz. Dan soalan kedua, Kak Yat pernah terbaca lah tentang kita tidak boleh menggunakan barang gadaian tu untuk manfaat kita. Macam kata orang gadai tanah, jadi kita ambil manfaat, kita gunakan tanah tu untuk cari dapat manfaat lah. Adakah manfaat tu juga dikira riba Ustaz? Dan soalan ketiga, Kak Yat ni pernah kerja di sebuah bank terkemuka bahagian saham. Jadi Kak Yat bila dengar Ustaz sebut makan harta subahat kita, masa tu kita muda, kita tak ambil tahu benda-benda ni semua. Jadi Kak Yat nak tahu status EPF kita tu Ustaz, pendapatan kita dari sistem dalam EPF tu Ustaz. Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Harap Kak Yat dapat pencerahan yang menenangkan hati Kak Yat Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah Kak Yat. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat. Seperti biasa, 3 soalan yang cukup berkualiti, yang untuk pencerahan lebih ramai sebenarnya yang tertanya soalan yang sama seperti mana Kak Yat. Jadi kita sama-sama dapatkan pencerahan pada yang bagus Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini disebut PTPTN ni melibatkan negara dan institusi negara Malaysia lah. Kalau jawab salah ni habis dah masalah. Baik, secara umumnya kita kata patuh syariah, insya-Allah. Sebab mereka dah ada penasihat syariah dan produk-produk yang ditawarkan itu pun ada beberapa produk yang patuh syariah dan dia ambil 1% cas itu adalah dipanggil ujrah kos pengurusan. Betul-betul kos pengurusan, tak ada ambil keuntungan. Kan, jadi mereka kena buat pelaburan yang lain lah untuk menjadikan dana tu lebih banyak untuk memberikan lagi pembiayaan kepada pelajar-pelajar. Jadi kita kata patuh syariah. Satu. Yang kedua, bila kita sebut tentang keadaan bagaimana riba itu sendiri berlaku dalam sistem kewangan dan sebagainya, maka kita akan nampak saya pergi soalan 3 dulu lah. Kan? Bila sebutkan tentang bekerja di perbankan konvensional ni, dia pertama kata Syekh Dr. Muhammad Kahaf dan beberapa orang ulama, Syekh Dr. Abdul Sattaq Burundah rahimahullah dan ulama-ulama lain bincang tentang isu status orang yang bekerja dalam sistem perbankan konvensional. Pertama, kalau dia tu dalam keadaan dia tak tahu, waktu tu mana nak tahu? Dan mungkin juga zaman Kak Yat kerja dulu tu tak ada bank Islam. Mungkin tahun kita kata 90-an tu kan, bank Islam pertama pun 1983 kan. Kemudian 1993 baru bank muamalat dan seterusnya. Jadi bagaimana untuk kita nak kerja tu? Katalah mungkin juga ada dengar cerita tapi belum jelas, masih kerja lagi. Jadi dengan sebab ketidaktahuan itu, maka pada waktu itu kata mereka, anggaplah itu adalah perkara yang afallahu amas salaf. Kita benda tak tahu, Allah maafkan kita. Kan? Kemudian kata Nabi SAW, Allah menyatakan dalam Nabi SAW menyatakan dalam hadis riwayat Abu Daud dan juga Imam Tirmizi, hadis yang sahih, innallaha qad tajawaza an ummati an thalathah. Allah sebenarnya telah pun tak mengambil kita kata tak mengambil balasan lah kepada umat aku ni melampaui 3 orang. Yang pertama sekali ialah al-khata', yang tersalah, wa nisyan, yang terlupa, wa mastukriha alaih, dan juga yang dipaksa. Jadi kita masuk tadi tersalah, jahil, tak tahu. Kan jahil ni maksud tak tahulah, bukan jahil tu zaman jahiliah bukan. Tak tahu maksudnya kan, tak faham, tak apa semua, maka yang tu mudah-mudahan Allah ampunkan, Allah maafkan. Cuma tadi kena tukarlah. Kan, kalau contohnya sempat lagi nak tukar berapa tahun lagi, tukar kepada yang patuh syariah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita. Dan kemudian soalan kedua tadi. Soalan kedua tu berkaitan dengan barang gadaian, bolehkah kita tak gunakan manfaat tu? Betul tak? Secara umumnya kalau contohnya tadi dibawakan contoh tanah. Kalau digadaikan tanah itu, kalau asalnya dia berbentuk tanah, maka pada waktu itu gadaian itu atas kontrak asalnya ialah kita menggadaikan itu sebagai cagaran saja.
Tapi kalau sebagai cagaran dan kita boleh gunakan, maka boleh dimanfaatkan. Tak ada masalah. Dia tak berkait dengan riba dan sebagainya. Cuma isunya bila sistem ar-rahnu, gadaian. Kita buat sistem ar-rahnu, kononnya namanya ar-rahnu, tapi kita tak faham sistem, kan, akad tak faham, kontrak ataupun sistem IT apa semua pun tak faham, maka kita kata apa? Saya boleh guna ni. Dai cagarkan pada saya contohnya sekilo. Banyak sekilo emas. Jadi saya pun bagilah 80% pembiayaan menggunakan atas kontrak tawaruk kepada dai. Jadi bila dah maksudnya daripada contohlah kata harga tu 100,000 maka 80,000 lah. 80,000. Jadi sekarang ni saya dah pegang sekilo emas. Maksud dalam tempoh 6 bulan, 18 bulan dai kena bayarlah dan kena tebus baliklah. Tapi masalah sekarang ni hari pertama lagi tu saya dah guna emas tu. Saya jual ke saya melebur, tak boleh. Kerana dia adalah yadul amanah. Amanah kepada orang yang memegang gadaian itu. Tapi kalau dalam kontrak tanah tadi lebih umum lah. Jadi kalau gadai tanah ni contohnya dalam tempoh berapa lama dan kemudian diizinkan pula oleh pemilik untuk melaksanakan apa-apa, tanamlah tak ada masalah. Yang penting saya gadai, yang penting saya nak cash, kan? Yang tu tak ada masalah. Kan itu sistemnya lah asasnya, dan itu merupakan satu perkara yang kadang-kadang Allah sebut akhir sekali pada surah Al-Baqarah ayat 283, farihanum maqbudah, maka kamu gadaikanlah satu benda tu pada satu tempohnya, dan itu antara sebab supaya kita mendapatkan keuangan yang Allah izinkan. Allahu Akbar. Jadi 3 pencerahan bagi 3 soalan daripada Kak Ayat kita, mudah-mudahan menjawab persoalan dan juga menenangkanlah hati Kak Ayat kita. Mungkin tak perlu kot makan paracetamol sebenarnya selepas ni, insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi teman-teman sekalian, banyak lagi yang kita bincangkan berkaitan dengan hinanya riba. Kita berhenti berehat seketika, kembali sebentar saya lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali kita bersama-sama di dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Pada pagi ini sama-sama kita mengambil iktibar di sebalik tajuk hinanya riba. Mudah-mudahan kita pun dah mendapat beberapa pencerahan di sebalik soalan-soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat penonton kita pada pagi ini. Seperti biasa, ada beberapa soalan yang ingin diajukan kepada kami. Boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi jom, ayo sama-sama kita nak beralih dengan persoalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Saudara Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Mustafa dan Luqman, warga kerja TV3 TV9 yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi. Islam menentang keras amalan riba. Pengharamannya jelas disebut di dalam Al-Quran. Dalam situasi urusan timbangan, mengapakah mesti sama apabila menukar emas dengan emas atau gandum dengan gandum dalam kualiti yang berbeza? Bukankah nilai kedua-dua barangan tersebut tidak sama? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Satu persoalan menarik dan kita juga berbincang di sampai kita berehat sebentar tadi Ustaz berkaitan dengan emas ni Ustaz. Ustaz silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Izzuddin. Berbincang tentang emas ni orang suka lah. Semua orang suka. Merentasi kaum, merentasi padan, semua orang suka. Baik. Jadi kita berbincang daripada sudut asalnya kenapa timbangan itu kena sama. Pertama sekali yang kita perlu perhatikan ialah kerana emas itu Nabi suruh sama timbang dia. Kan berdasarkan hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah, daripada Ubadah bin Samit dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Adz-dzahabu bil-dzahab wal-fiddah bil-fiddah" ila akhir hadis. Nabi sebut satu je istilahnya, mithlan bimithlin, kena sama timbangan, sama berat, sama ukuran. Dan kemudian Nabi kata yadan biyadin, on the spot. Maksudnya bila kamu nak buat trading, ada korang buat trading ni, bukan trading, maksudnya pertukaran emas ni. Ada korang tukar emas dengan emas? Ada. Banyak. Contoh, saya ada 1 dinar. Berat dinar tu 4.25%. Saya tak dah lama simpan dinar ni, teringin nak simpan gold bar pula. Contoh Dai ada gold bar. Gold bar tu mungkin berat dia 5 gram. Jadi kita nak tukar. Nak tukar tu satu syarat dia mesti on the spot. Syarat kedua apa tadi? Sama timbangan. Sama timbangan. Jadi maksudnya saya kurang 0.75 gram, maka tak boleh tukar. Tak boleh tukar. Sebab atas dasar apa? Sebab atas dasar dia adalah Nabi sebut tak sama timbangan. Okey, ada mungkin orang juga dia ada subang.
Ini biar nampak praktikal tu kan. Ada subang. Kemudian ada seorang ni ada gelang. Subang tu berat, katalah contohnya 5 gram. Yang gelang tu pun lebih kurang gelang kecil je, 5 gram juga. So di situ boleh tukar. Dua syarat. On the spot, sama berat tadi. So settle masalah. Okey. Sekarang ni persoalan yang timbul pula, kenapa timbangan saya sebut tadi, kerana dia adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kerana emas ini, kalau kita tengok pasaran emas ni, dia harganya sekurang-kurangnya berubah 2 kali setiap hari, pagi dan petang. Kan? Jadi bila berubah itu, dia atas faktor contohnya penawaran permintaan, atas faktor ekonomi global, atas faktor berkait dengan dolar US, macam-macam lah isu yang boleh mempengaruhi harga emas tu bertukar. Jadi bila bertukar ni, dia akan bertukar harga. Bila tukar harga ni, dia berkait pula juga dengan timbangan. Berapa gram, berapa dan sebagainya. Kan nak beli contohnya, tak cukup pula lah gram dia contohnya kan. Jadi tak boleh beli contohlah. Jadi dia ada di sana sebab-sebab tertentu yang mana disebutkan oleh Nabi SAW. Dan kemudian oleh isu emas tadi tu ataupun pasaran emas itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita tengok ini satu penemuan yang saya minta maaf kalau saya sebut ni, tuan-tuan kena berhati-hati. Apa dia? Kita nak tukar emas dengan emas. Jadi katalah contoh, saya ada bentuk bunga ke apa ke, kan dekat dia punya gold bar tu 5 gram. Dai pula ada 5 gram juga. Sama dah kan tadi syarat dia, 5 gram kemudian nak on the spot. Tapi persoalan dia sekarang ialah, saya emas 916. Maksudnya 91.6% sahaja kandungan emas, yang lain tu bukan emas lah. Dalam emas kita tu mungkin besi, mungkin apa dah. Okey, dai pula ada 99.9%, emas 999. Jadi kami nak tukar. Kata kebanyakan majoriti para ulama, antaranya IOF, Badan Perakaunan dan Pengawasan Dunia berkait dengan keuangan Islam, kemudian juga pandangan Imam Nawawi, pandangan Imam Ibn Qudamah, pandangan Imam Ibn Rushd menyatakan tak boleh tukar kerana ketulinan karat emas itu lain. Maksudnya kalau 916 nak boleh tukar dengan 916 saja. So seolah macam 3 syarat kat situ. On the spot, sama berat, ketulinan emas. Jadi hati-hati tuan-tuan. Kan. Jadi ini bukan saya sebut. Maksudnya imam-imam dan nama yang saya sebutkan tadi, maka berhati-hatilah bila mana kita nak buat trading tukar emas, barter emas macam tu, kerana kita bimbang takut terlibat dengan riba. Jadi secara umum kita sebut persoalan tadi, kita kena sama berat timbangan kerana Nabi sebut, dan faktor emas tu sendiri memiliki pelbagai isu, termasuklah juga harganya yang tidak menentu. Ustaz, tambah sedikit Ustaz pada persoalan Ustaz berkaitan dengan nilai susut ni. Kadang-kadang kita nak trade in emas ni, macam contoh emas perhiasan ni lah, nak tambah, orang kata apa, nak tambah berat tu, tapi ada macam susut nilai yang kadang-kadang boleh ke kan kita ada susut nilai ni Ustaz? Bagaimana Ustaz? Baik. Dia secara asasnya pertama isu nak kita trade-in tu sendiri. Sebenarnya trade-in ni dia ada isu dekat situ. Ini saya sebut ni secara ringkas, penjual emas kena faham betul-betul. Pembeli emas pun kena faham juga kan. Okey, apa dia? Yang pertama sekali, isu trade-in itu sendiri ialah perkara pertama kita kena pastikan sebenarnya isu pertama lagi tu kita dah jual ke belum lagi tadi. Contohnya kita pergi kat kedai tu, timbang emas tu berapa, tolak susut nilai tadi contohnya kan. Katalah contohnya tinggal kita kata harganya 800 contohnya. 800 tu patutnya jual beli tu kena berlaku dulu dekat situ. Kena bayar dulu lah. Patutnya begini, ambil 800 dan kemudian pada waktu tu baru saya pilih nak beli yang mana. Nanti saya top up 200 300 dengan harga emas baru yang saya nak beli. Itu satu. Tapi persoalannya ramai kedai-kedai emas apa semua dia merungut. Saya mana ada petty cash yang banyak, duit tak banyak. Mungkin ada contohnya 100,000 je. Tapi kalau dah semua orang buat macam tu, jadi mana cash saya kan contohnya. Jadi sukar. Maka kami dulu ada perbincangan ini dalam penasihat syariah. Saya cadangan menyatakan ataupun kami setuju dengan cadangan itu juga adalah apa dia? Pertama sekali ialah bagi voucher yang menunjukkan ada nilai duit kat situ. So, resit pemilikan itu adalah resit jual beli, menunjukkan jual beli dah berlaku. Tapi resit pemilikan belum ada lagi. Maka macam mana nak buat? Maka pekedai-pekedai emas tolong gunakan kaedah ini bagi menghilangkan keraguan dan perkara-perkara yang berkaitan. Bila resit tu keluar, seolah-olah macam situ disekalikan ini menunjukkan sah diperlakukan dengan nilai voucher tu sendiri. Bagi kepada Da'i Lokman. Tadi 800 tadi kan? 800 lah nilai. Jadi itu sebagai tempat duit. Jadi itu duit sebenarnya. Ganti duit. Jadi barulah saya pilih emas tadi. So jual beli dah berlaku. Sebab tu Nabi sebut, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diriwayatkan oleh para sahabat dalam hadis yang hasan, safqataini fi saqqah. Nabi larang daripada jual beli di dalam satu transaksi dalam dua jual beli. Yang ni tak selesai lagi, kamu nak pergi pula beli yang lain. Itu jadi isu dekat situ. Maka selesaikan dengan cara kaedah tadi, mudah-mudahan menghilangkan keraguan. Maka dia jadi voucher tu sebagai tempat duit lah. Jadi nanti pilih lagi, ni kena tambah 1,000. Jadi 1,800 campur voucher tadi, bagi balik kat dia, kita dapat emas yang baru. Susut nilai.
Susut nilai ni memang berlaku lah. Memang berlaku. Dan kemudian kita kata ini adalah satu benda yang memang kita kena faham. Dan kemudian satu lagi ialah berkait dengan kos upah. Itu juga antara benda kefaham. Ini kena study lagi lah. Wallahu alam. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita dan juga kepada penggemar-penggemar nak beli rumah lepas ni, ambil tips yang dikongsikan oleh yang berbeza Ustaz agar kita ni terkeluar daripada perkara yang juga Ustaz sebutkan tadi. Hadis Nabi, tak boleh melakukan dua transaksi di dalam satu urusan jual beli. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi saudara sekalian, banyak lagi yang kita akan bincangkan. Namun sebelum tu kita nak tabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3 agar sambung semula di TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bersama-sama bila rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru dalam Taman Syurga ni. Ayuh sama-sama kita memperbanyakkan doa. Ini sebab di antara waktu-waktu terbaik untuk kita berdoa kerana insya-Allah akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada anak yang nak ambil peperiksaan pada tahun ini, mungkin juga kita nak minta doa agar Allah keluarkan kita daripada kesulitan, daripada bebanan hutang. Doa pada saat ini mudah-mudahan Allah perkenankan segala hajat kita insya-Allah. Masih lagi membicarakan topik berkaitan dengan hinanya riba. Ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami. Seperti biasalah, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda insya-Allah. Jadi jom, ayuh sama-sama Ustaz kita naraikan persoalan pada sahabat Facebook kita. Soalannya berikutnya daripada Kak Juzabidi. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ada sesetengah pendapat yang menyatakan bahawa dibolehkan bagi kita untuk mengambil riba yang sedikit. Contohnya 1% dengan alasan bahawa riba yang dilarang dalam Al-Quran hanyalah riba yang berlipat kali ganda sahaja. Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Ustaz, bagaimana Ustaz persoalan tersebut? Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada persoalan Puan Ju. Satu persoalan yang sangat baik. Memang betul. Maksudnya ada pandangan sebahagian seperti mana Syauqi Al-Fanjari dan kalau mengaji, kalau kita belajar ni memang kita akan jumpalah tentang bunga interest ni. Maksudnya kalau ambil banyak tak boleh, ambil sikit boleh kan. Ini juga merupakan hujah-hujah yang totally sebenarnya secara umumnya dia tertolak. Kan kalau 1% tu kalau dibuat oleh apa kita kata contohnya pinjaman PTPTN tadi sebagai contoh, itu adalah kos pengurusan. Betul-betul kos pengurusan. Maksudnya tak terbabit terkait dengan apa dipanggil sebagai keuntungan dan sebagainya. Keuntungan jadi riba lah secara umumnya kalau konsep pinjaman yang kita sedia faham. Okey, jadi bila sebut tentang asasnya kita kena tahu dulu. Dia sebenarnya kalau arak itu ada proses tadarrush berperingkat-peringkat, maka riba pun ada berperingkat-peringkat. Cuba tuan-tuan semak pertama sekali dalam surah Rum ayat 39. Ini peringkat pertama yang Allah sebutkan tentang riba ini. Riba di sisi Allah ni sebenarnya tak ada keberkatan, tak ada kebaikan dan seumpamanya. Maka itu peringkat yang pertama tentang pengharaman riba. Peringkat yang kedua Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 161. Ini juga berkait dengan orang-orang Yahudi yang buat riba. Mereka ni yang bestnya, dia orang ni kalau dia buat riba tu dengan orang lain, sesama dia tak buat riba. Dia pun bagus. Dia pun bagus juga. Dia orang bagus juga kan. Okey, itu surah An-Nisa ayat 161. Kemudian barulah masuk kepada yang riba banyak-banyak tu tadi tu. Okey, baru apa dia? Surah Ali Imran pada ayat 130. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba bertingkat-tingkat. Sikit tak apa. Bertingkat-tingkat tak boleh. Tingkat-tingkat tak boleh. Siapa yang baca sampai situ memang fail lah. Kan? Sebab tu dalam kita mengaji ilmu tafsir ataupun ulumul Quran ni, kita tahu bahawa peringkat penurunan Quran ni dia ada peringkat-peringkat. Di Mekah lain, di Madinah lain, peringkat pengharaman itu ada dia punya cara-caranya yang Allah tahu. Sebab orang beriman ni dia kadang-kadang kalau pasak terus dia tak jadi, dia lari pada agama. Maka Allah tahu hati manusia ni macam tu. Maka perlahan-lahan dan akhirnya pengharaman secara total daripada surah
Al-Baqarah 275 sampailah 279. Maksudnya segala jenis riba sikit ke banyak asalkan namanya riba, maka pada waktu itu Allah sebut wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan segala jenis jual beli, segala jenis jual beli halal lah, dan Allah mengharamkan segala jenis riba sikit ke banyak ke, helah ke, tipu ke, kan, riba apa ni, ayah bukan ayah lah, maksudnya apa ni, orang besar dengan orang kecil ke, kan, orang kecil dengan orang besar ke, semua itu diharamkan secara total. Jadi kita kena faham maksudnya 1 2 3 4 peringkat pengharaman riba baru kita dapat tahu. Contohnya nanti kalau kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 43, Allah kata ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu hampiri solat kamu dalam keadaan mabuk. Maksud lepas solat boleh mabuk waktu solat aja jangan mabuk. Tak betul tu pemahaman tu, kerana kita kena faham peringkat penurunan ayat Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi kena baca sampai settle lah, ataupun sampai selesai, sampai ayat surah Al-Baqarah ayat 270 hingga ayat 279 tersebut, Ustaz. Jadi insyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi dengan lepas ni sikit ke banyak ke namanya riba, tara boleh pakai punya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi jom kita beralih dengan persoalan berikutnya daripada Mak Etun. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Hinanya riba. Bagaimana seseorang itu tahu yang riba itu berdosa dan haram, tapi jika nak tukar kepada Islamik terdapat beberapa halangan dan banyak pula urusannya. Kesimpulannya agak rumit nak tukar kepada Islamik. Bagaimana tu Ustaz? Adakah dia tetap berdosa? Mohon pencerahan Ustaz. Biar tahu yang keliru. Mak Etun Pokok Mangga, Melaka, Ustaz. Ni ada orang yang rasa susah nak tukar kepada sisi Islamik, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Mak Etun. Baik. Jadi bila kita sebut tentang susah dan payah ni, sebenarnya semua benda susah dan payah. Kalau dalam Islam ini kita nak dapat pahala lebih, sebab tu kata Imam Izzuddin Abdul Salam menyatakan bahawa al-ajru biqadri masyaqqah. Iaitulah pahala ni kita dapat banyak disebabkan susah kita buat benda tu. Contoh sekarang ni kalau di Timur Tengah, di Jordan, di apa semua ni musim sejuk. Musim sejuk nak pergi subuh pagi-pagi. Kan? Dengan sejuk kita sekarang ni, yang sekarang ni pun rasa payah dah. Tak boleh. Ya, musim sejuk tu ada orang mampu pergi. Dia keluar pagi-pagi ambil wuduk apa semua. Tentulah pahala susah payah dia berbeza dengan pahala kita. Jadi di situ je mudahnya. Contoh lain lah, katalah contohnya seorang makcik nak pergi haji. Nak pergi haji tu kerja dia adalah potong getah, dia buat kerja-kerja kampung. Susah, kena berpeluh, kena apa. Berbanding contohnya dengan orang buat kerja kat pejabat. Pejabat ni relax kan, aircon apa semua, pukul 6 balik dah contohnya. Tentulah berbeza. Yang tadi kumpul RM50 sebulan, RM50 sebulan. Jadi itu seperti mana yang dikata oleh Imam Izzuddin Abdul Salam. Jadi susah payah nak refinance Islamik ni, maka sudah tentu pahalanya besar. Itu galakan dia. Dan refinance ni dia boleh berapa keadaan. Pertama, dia boleh refinance dengan bank tu sendiri. Kalau contohnya bank tu katalah contohnya Harimau, betul Harimau lah. Sotong lah. Tak faham lah. Faham kan? Contohnya kan. Jadi boleh dia yang konvensional pergi kepada Islamik. Okey, itu satu cara. Yang kedua, dia boleh buat refinance balik dengan bank yang lain. Kan dia buat pembiayaan semula lah. Memang ada cost, ada lawyer fee apa benda semua kena bayar, tetapi itulah satu benda yang kita bayar membuktikan kita nak juga kepada Islamik, nak juga kepada apa yang disarankan oleh para ulama dan juga melalui dalil-dalil pada Quran dan hadis. Itu cara yang kedua. Yang ketiga ialah ni susah sikit lah. Nak jual rumah tu dulu, kemudian kita beli rumah baru buat pembiayaan Islamik. Itu pun susah juga. Tapi kita kata yang pertama, kedua tadi tu mungkin pilihan yang terbaik, dan kemudian anggaplah susah dan payah itu sebagai satu benda yang bernilai ganjaran yang di sisi Allah. Kita kena keluar duit sikit dan sebagainya. Nak pergi haji pun kena keluar duit. Kan? Nak pergi sekian-sekian pun memang memerlukan duit pembiayaan untuk ibadah tu sendiri. Nak beli baju cantik-cantik pergi solat, kena beli juga, keluar duit juga. Jadi itu semua adalah pengorbanan jasad dan juga tubuh badan dan juga harta kita untuk buat perkara yang baik. Mudah-mudahan Allah redha tentang perkara itu. Jadi itu kita nak tu ganjaran tu. Memang susah, memang payah, tapi ganjaran tu kita nak kan. Jadi ibadah itu satu mujahadah, dan suatu mujahadah, setiap mujahadah itu pastinya merasakan kesusahan. Mudah-mudahan kita terus bermujahadah di dalam memperbaiki diri kita. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan pada Mak Etun. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Nur Asikin. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada satu soalan. Jika kita membeli kereta dan kereta tersebut dikira hutang dan dibayar secara beransuran. Soalan saya, jika kita terlewat untuk bayar kereta tersebut pada tarikh yang ditetapkan, kemudian harga bulanan kereta tersebut meningkat dari harga yang kita bayar sebelum ini, adakah itu dikira unsur riba? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Naim. #biar tahu jangan keliru. Tambahan sedikit Ustaz pada persoalan ni berkaitan dengan moratorium.
kan pada penghujungnya tu akan ada sedikit peningkatan pada sudut pembiayaan ataupun harga last kita perlu bayar tersebut, hutang tersebut. Adakah itu juga digaitkan dengan riba, Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Noh. Pertama sekali, kalau pembiayaan itu perbankan Islam, dia bukan riba. Okey. Habis tu cas tu apa? Nanti dulu. Nanti dulu. Okey. Kemudian kalau dia konvensional, maka confirmlah riba. Okey. Cuma bezanya, kalau konvensional dia akan ada compounding. Maksudnya akan berganda-ganda. Kalau kamu tak dapat bayar, kemudian silap-silap dia boleh masuk ke dalam pokok asal hutang tu, tambah pula kat situ. Allah. Maka jadi bertimpa-timpa lah. Berriba-riba dia panggil. Berriba-riba. Baik, itu satu. Yang kedua, kalau perbankan Islam ada cas, yes ada cas, ada ataupun takwid ataupun gharamah, ni ada perbincangan panjang lah. Cuma kata Syekh Siddiq Darin dan Syekh Dr. Mustafa Zarqa dan ulama-ulama yang lain, diharuskan untuk bank Islam cas ataupun memberikan penalti kepada mereka yang lewat bayar atas dasar untuk menjaga kebajikan supaya dia bayar hutang. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, matlul ghani zulm. Orang yang melewat-lewatkan bayar hutang ni adalah satu kezaliman. Baik, jadi ambil itu, dia tak masuk dalam institusi, maksud dalam profit. Dia tak masuk dalam profit. Tapi kalau sebenarnya ada perbincangan pula, kalau dia betul-betul dia betul-betul kita panggil sebagai kerugian betul, maka yang tu kerugian tu cuma 1% saja. Yang tu saja yang akan dicas. Itu satu pandangan lah. Pandangan kedua pula, dia takkan masuk dalam profit bank sebab dia riba. Jadi kenapa bank Islam buat juga? Kerana untuk melatih pembayar ni supaya bayar hutang. Sebenarnya dulu waktu awal-awal perbankan Islam tahun 83, tahun 80 lebih sikit 90, tak ada buat pun macam ni. Sebabnya orang kata kalau buat konvensional kena bayar bulan-bulan ni. Tapi bank Islam tak payah bayar, relax je. Bukan ada apa pun. Sebab tu bank Islam terpaksa buat supaya untuk mengajar orang-orang yang di luar sana yang agak culas bayar hutang, dia kena bayar. Jadi dia kena bayar. Jadi sebenarnya yang dia charge tu dia pergi kepada CSR, kebajikan. Maksudnya duit ni dia akan jadi duit riba yang di charge tu, dia akan jadi halal bila guna kepada tempat lain. Dia bukan masuk dalam, maksudnya siapa-siapa yang kerja dekat perbankan Islam, dia takkan termasuk bila bayar gaji tu daripada 1% tu profit charge tu takkan termasuk. Dia kena salur ke akaun lain dan akaun itu akan digunakan kepada kebajikan. Jadi atas dasar tadi kita kata memang akan kena sebab kita bertangguh. Tapi kalau contohnya kita ni ada masalah, call lah bank, hello lah. Kan ni minta maaf ni rasa kena sambung 3 bulan lagi ni kan, contohnya lah kan. Jadi kita bincang tengok macam mana nak buat penyelarasan, macam mana kena mungkin boleh potong separuh ke apa ke, termasuk motorium apa semua tadi kan. Jadi itu kita kata satu perkara yang kita kena jangan duk diam fikir macam mana nak bincanglah dengan bank. Bukan pinjam dengan saya, pinjam dengan bank. Bincang dengan bank. Jadi itu sebenarnya. Jadi kita ni nak call lah, payah call center lah, apalah susah nak jawab. Itu cerita lain lah tu. Sebab tu kena susah sikit lah. Okey, itu satu. Yang kedua tadi kita kata moratorium tadi hujung tadi, itu atas dasar dengan sebab profit tak akru lah dipanggil lah dalam istilahnya. Maka yang tu boleh diambil daripada sudut perbankan Islam sendiri dan ada dia punya berapa keuntungan yang mana atas dasar keuntungan yang boleh diambil lah daripada sudut tu dan diharuskan. Cuma kita kata tadi persoalannya adalah charge penalty tadi tu. Kalau konvensional out lah. Tapi kalau mana perbankan Islam, dia untuk mengajar kita supaya konsisten. Kalau kita tak boleh bayar, call bank, jangan buat tak tahu. Wallahualam. Allahu akbar. Jadi sebenarnya itulah dia. Sebenarnya bank ni pun daripada sudut Islamik ni dia sebenarnya nak elakkan kita ni daripada melakukan kezaliman seperti mana berdasarkan hadis tadi. Jadi yang dah berhutang tu kenalah bayar hutang dah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Banyak lagi yang kita nak kupas berkaitan dengan hinanya riba. Kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita di dalam segmen terakhir untuk episod pada pagi ini, iaitu di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Sama-sama kita masih lagi bincangkan topik berkaitan dengan hinanya riba. Jadi mudah-mudahan kita ni tak dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab kita ni terlalu ataupun kita mengamalkan amalan-amalan riba ini. Jadi ingat, amalan riba ini
adalah berkaitan dengan adab, dan juga orang yang melakukan riba ini sebenarnya dia sudah pun tidak beradab dengan manusia, bahkan dia juga tidak beradab dengan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dengan amalan riba ini, insya-Allah. Jadi jom kita nak raikan lagi persoalan yang berikutnya para sahabat kita dari Facebook, iaitu dari KC. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, juga semua kru TV3 dan TV9. Waalaikumsalam warahmatullahi. Riba yang bagaimanakah diharamkan dalam Islam? Kadang-kadang kita tak tahu perniagaan yang kita buat ada unsur-unsur riba. Bagaimana cara untuk kita membersihkannya? Mohon pencerahan Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada tuan KC dan seterusnya lah. KC. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita tengok daripada sudut asasnya, bila kita berbincang tentang isu riba ni, dia lebih banyak lagi kita kata riba ni dia boleh jadi dalam 4 keadaan lah. Pertama dipanggil sebagai al-qard, iaitu pinjaman tadi tu. So apa jenis pinjaman yang dibuat tu, peribadi ke, pinjaman bank ke, pinjaman apa dan sebagainya, maka dia boleh terlibat dengan riba kalau kita tak menggunakan perkhidmatan Islam yang sepatutnya. Satu. Yang kedua dipanggil riba jahiliyah ataupun riba yad. Riba tangan, riba jahiliyah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah waktu mula-mula tu saya pinjam dengan dai contohnya 1,000, maka waktu mula tu kena bayar 1,000 lah macam biasa. Tapi dia punya tempoh dia adalah sebulan. Saya kena selesaikan kepada dai bayar 1,000 sebulan. Tapi lepas sebulan saya kata pada dai saya tak mampu bayar lah. Dai kata boleh tambah sebulan lagi tapi tambah RM50. Mula-mula tak kena syarat, tapi lepas tak mampu bayar maka kena tambah RM50. Itu dipanggil riba jahiliyah. Beza qard tadi tu memang tentu daripada awal dah berapa persen tu. Okey, kemudian yang ketiga, dia ada riba yang dipanggil sebagai riba al-fadal, riba lebih. Lebih ni sukatan dan timbangan dia lah. Sukatan timbangan, contoh tadi tukar emas dengan emas, tukar gandum dengan gandum, bali dengan bali, perak dengan perak dan sebagainya. Maka kalau ada lebih dekat sana daripada sudut timbangan, ataupun tadi kita bincang tadi dia punya ketulinan tu kan, 916 dengan 916 lah, maka pada waktu itu dia boleh berlaku riba. Okey. Kemudian yang keempat iaitu dipanggil riba an-nasi'ah. Bukan nasi. Yang tu nasi lemak. Yang ni nasi'ah. Nasi'ah ni maksudnya ialah riba bertempoh. Riba bertempoh maksudnya takhir badalain. Kita melewatkan serahan di antara dua perkara. Contoh gini, saya call dai, saya tengok dai ada iklan beli emas lah. Saya nak beli boleh? Boleh. Okey, tapi saya sekarang dekat Penang, balik kampung kan. Kat Penang kan. Jadi waktu tu dekat Penang tu saya kata saya nak beli lah. Dai kata boleh tapi bayar dululah. Saya pun bayarlah RM270 contohnya 1 gram lah. Jadi saya pun bayar. Jadi bila dah bayar tu dai kata okey minggu depan balik baru saya bagi. Itu dipanggil ada deferred lah, ada bertangguh tempoh, maka dia jadi riba. Okey, macam mana nak selesaikan ni penjual pembeli emas? Kita kena bagi penyelesaian, tak bagi penyelesaian masalah. Okey, gini. Maksudnya duit yang dai bagi tadi tu kita jangan guna. Dia panggil sebagai deposit wadiah. Kita jangan guna, jangan usik, sebab itu sebagai menandakan komitmen yang dai nak beli dengan kita. Bila nanti dai datang balik dan serah pada saya, baru dai boleh gunakan duit tu, sebab saya dah terima emas, baru kontrak jual beli berlaku. Siapa yang buat jual beli emas secara atas talian ke apa ke, saya rasa itu perkara yang paling terbaik. Kalau dia post lah, tak ada masalah, 2 hari 3 hari, bayar risk lah, risiko. Kalau dia jual beli post memang ada banyak pun kan. Jadi ceritanya bila kita jual beli tu, duit yang dimasuk oleh customer kita pegang dulu, jangan guna. Yang 1,000 2,000 tu jangan guna dulu. Pastikan 2 hari 3 hari post sudah sampai, dia dah kata ni emas dah sampai, dah kat gambar, kita kata berlaku jual beli, saya jual contohnya. Maka baru boleh guna duit tadi. Ustaz, kalau dah tempoh tu Ustaz, harga emas dah jatuh Ustaz, macam mana Ustaz? Itu tak ada masalah sebab kita akad yang pertama tadi tu. Waktu yang kita berjual beli masa mula-mula tu. Itu dia punya akad yang asalnya. Jadi itu dia punya kontrak, dan kita kena faham bila jual beli emas. Maksudnya kalau nak buat ansuran sekalipun, sebab tu Jakim dan sebagainya bincang buat ansuran, tapi duit ansuran tu jangan guna. Tapi jadi masalah lah sebab dah sampai 5 bulan 6 bulan, jadi terpaksa guna duit tu. Yang tu jadi isu sebenarnya. Sebab jual beli emas tak dapat lagi, tiba-tiba dah guna dah duit yang jual, yang kita dapat daripada harga emas tu. Jadi isu dekat situ lah. Okey, itu emas, perbincangan yang kita sebutkan tadi. Okey, sekarang ni macam mana nak taubat? Tahu buat dah. Ini nak taubat. Jadi antara benda yang kita kena buat pertama sekali, kalau kita ambil tadi contoh macam dai tadi, contohnya saya kenakan pada dai RM20, pulang balik lah. Pulang balik. Itu pendapat majoriti semua para fuqaha dan juga Majlis Fatwa Kebangsaan, seperti mana Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi, seperti mana pendapat Syekh Atiyah Sakar, seperti mana pendapat ulama-ulama yang lain, maka kita pulangkan yang diambil tadi tu.
Okey, katalah contohnya kita kata pada waktu tu tak jumpa orang tu. Maksudnya kita dah buat tu, contohnya dulu-dulu kita dah cas tu, contohnya kita buka chatty dulu. Kan macam cerita apa Piramli punya chatty kan. Jadi dah ambil chatty apa semua tu. Lepas tu dah cas sekali, tak jumpa dah orang tu. Maka pada waktu tu kalau duit tu terlalu banyak, contohnya sampai ribu-ribu, maka boleh diserahkan kepada Baitumal. Serahkan pada Baitumal. Ataupun kalau mampu, contohnya kita nak pergi bagi kepada kemaslahatan umum untuk orang awam, maka nak buat jambatan ke, kan nak bela balik tanah yang runtuh ke contohnya, nak tampal balik ke, nak simin balik ke apa, maka bagi kat situ supaya benda tu dijadikan sebagai satu bentuk sedekah dan bermanfaat, dan insya-Allah kita menjauhi perkara daripada perkara yang haram. Itu cara kita nak bertaubat. Sebab kata Imam Nawawi, salah satu syarat bertaubat daripada dosa harta kena pulangkan balik ataupun kena selesaikan dengan cara yang kita sebutkan tadi tu. Maksudnya bagi kepada kemaslahatan umum. Sebab taubat ni dia bukan tinggal menyesal berazam untuk tak ulang. Yang tu dosa kita dengan Allah. Dosa kita dengan manusia dalam bab muamalat kena pulang balik. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi pulangkan semula hak yang telah pun kita ambil disebabkan oleh aktiviti riba tersebut. Insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Kita beralih dengan persoalan atau persoalan yang berikutnya daripada Tuan Rosdin Samah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, adakah penggunaan kad kredit dan jual beli secara ansuran dikira sebagai riba? Mohon pencerahan Ustaz. Wallahu a'lam. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada tuan yang bertanya dua soalan tu. Satu guna kad kredit, satu ansuran. Okey. Kalau kad kredit ni tengok pada kad kredit apa? Kalau kad kredit the most evil in the world, yang paling jahat sekali atas muka bumi ni, kad kredit konvensional lah. Kan? Jadi boleh sampai 16% dan sebagainya. Walaupun kita bayar secara konsisten, tiap-tiap bulan bayar, tetap kita bersubahat. Sebab yang keluarkan tu adalah perbankan konvensional. Perbankan yang menggunakan sistem riba. Jadi tukar kad kredit Islamik lah. Banyak dah sekarang ni macam-macam jenis kad kredit, ada premium, ada gold, ada macam-macam jenis kan. Jadi semua tu kita gunakan yang kad kredit Islamik. Cara dia tadi sama. Kita gunakan kad tu atas kontrak tawaruk. Maksudnya ada barang dijual beli, sebab tu melalui kad tu ada pembiayaan yang boleh dibagikan, dan kemudian kita jual barang apa semua dan kita bayar secara bertangguh. Itu dia punya asalnya lah. Itu secara umumnya kontrak yang berlaku. Okey. Sebab itu Majlis Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, OIC dan persidangan sebagainya mengharamkan menggunakan kad kredit konvensional. Gunalah kad kredit Islamik, ada kontrak jual beli, maka yang itu insya-Allah boleh bawa ke mana-mana lah. Baik, itu satu. Yang kedua, jual beli secara ansuran. Ansur ni beransur-ansur lah. Kan? Maksudnya tiap bulan kan dipanggil bai'ut taqsid, jual beli secara ansuran. Okey. Majoriti para ulama, antara disebut oleh Imam Al-Kasani dalam Bada'is Sana'i, disebut juga oleh Imam Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, disebut juga oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Al-Wasit, dan ulama-ulama yang lain menyatakan tak ada masalah. Kata Imam Ghazali, contohnya ialah naqdan, iaitu al-khamsatu naqdan. 5 dinar kalau cash, tusawi sittatu nasian, bersamaan dengan 6 dinar kalau dia secara ansuran. Maka hukumnya harus. Contohnya ginilah, beli kalau cash 1,000, kalau ni 1,200, kalau ansuran 3 bulan, maka hukumnya harus untuk majoriti para ulama. Sebab adakah dia riba? Tak ada. Sebab dia time value of money, berkait dengan nilai duit itu, sebab risiko yang ditanggung oleh pembeli. Ni bayar ke tak bayar ni? Kan sekejap lagi lari. Lepas tu kadang barang rosak lagi, kena tanggung lagi, macam-macam lagi kan. Sebab dalam tempoh 3 bulan tu. Jadi yang tu kita kata antara sebab diharuskan dan dibenarkan. Maka kita kata tak ada masalah dengan syarat yang kita buat secara ansuran tu yang Islamik lah. Pergilah buat kereta, rumah, apa benda semua, tak ada masalah. Sebab majoriti umat Islam kat Malaysia memang berhutang. Tak payah dinafikan. Kan? Tapi pastikan berhutang tu dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Berhutang tak ada masalah. Sebab tu juga dah ada dalam fiqh muamalat tu Ustaz. Tapi yang penting kita kena bayar dan juga langsai dengan cara yang sebenar dan juga yang dihalalkan oleh Islam. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab soalan tersebut, dan itulah merupakan soalan terakhir untuk episod kali ini Ustaz. Jadi Ustaz, di penghujung ni sedikit kesimpulan bergantung ataupun berkisar tentang tajuk kita pada pagi ini, hinanya riba, dan boleh Ustaz tutup majlis pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Silakan Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali, betapa pentingnya adab dan akhlak kita dalam bab muamalat, khususnya melindungi diri kita daripada perkara dosa yang melibatkan dengan riba dalam perkara yang kita tak sedar. Sebab tu kena tambahkan ilmu, kena banyak membaca, kena tengok, tanyalah ustaz kan, sebagai pencerahan supaya kita nak betulkan hidup kita ni, supaya semua setiap harta keluar masuknya adalah daripada sumber yang dibenarkan daripada sudut syarak. Yang kedua, kita penuhi, kita tengok ancaman tentang riba, adab akhlak Allah jaga supaya apa, kita ni Allah sayang kita dan sebagainya.
supaya kita jauhkan daripada perkara-perkara yang boleh mengharamkan unsur-unsur riba yang tidak dibenarkan pada syarak, dan kesannya pula nanti kita dekat akhirat. Jadi dua tu cukuplah. Dan yang ketiga, saya minta maaf, mohon maaf dan salah jika ada kesilapan dalam penyampaian kita, dan insya-Allah kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati pertemuan kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira Ustaz di atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz dalam kesihatan. Mudah-mudahan dapat terus sebar luaskan ilmu buat kami semua. Jadi semua sekalian, terima kasih kerana kekal bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk saksikan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Aiman dan juga ahli panel kita yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah membicarakan topik berkaitan dengan pengajian hadis, iaitu hadis 40 Imam Nawawi, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia. Jadi saya Da'i Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar, tutur bicara. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.